berkaitan kenapa orang ini tak mau bertaubat. Kenapa orang ini masih lagi berada dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat. Sebab itu Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala dibawakan satu tajuk bahaya panjang harapan. Kerana perkara ini sangat besar, perkara ini boleh jadi ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati urusi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan kuasa serta tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berhimpun lagi dalam rumah Allah. Selesai kita daripada solat fardu maghrib secara berjamaah, seterusnya kita berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian kitab kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-58 dan insya-Allah malam ini kita sambung tentang tajuk bahaya panjang harapan, atau dipanggil sebagai tulul amal. Dalam bahasa Arab dipanggil tulul amal, panjang harapan. Dan kita masih lagi berada pada tajuk taqwa ataupun perihal taqwa. Dan panjang perbahasan yang kita telah bahaskan mengenai taqwa, bagaimana untuk mendapatkan taqwa. Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dibawakan ayat dalam Al-Quran, itu dalam surah Ali Imran 102 hingga 105. Sehinggalah disebutkan bahawa untuk mendapatkan takwa itu hati mesti sejahtera dan aman daripada mazmumah. Dan janganlah kita sengaja melakukan dosa dan maksiat sehinggalah kita ini terleka dalam dunia. Dan kalaulah kita melakukan dosa dan maksiat maka segera bertaubat. Tetapi malam ini insya-Allah kita bawa satu lagi tajuk berkaitan kenapa orang ini tak mau bertaubat. Kenapa orang ini masih lagi berada dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat. Sebab itu Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dibawakan satu tajuk bahaya panjang harapan. Kerana perkara ini sangat besar, perkara ini boleh jadi ada dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Makna panjang harapan ialah merasa diri akan kekal hidup di dunia ini, sehingga perasaan itu menguasai hati, maka bergiatlah ia bekerja menurut kehendaknya. Itu makna panjang harapan, iaitu keinginan dan merasakan diri itu boleh kekal di dalam dunia, lama hidup dalam dunia. Sebab apa saya sebutkan tadi bahawa kita boleh jadi ada? Sebab kita boleh yakin bahawa kita akan hidup lama lagi. Sedangkan kalaulah kita tengok pada hadis Nabi SAW, bila mana kamu nak mendirikan salat, maka bila kamu rasa salat itu salatan muwaddi' ataupun salatan muwadda', salat perpisahan, seolah-olah itulah salat yang akhir. Solat yang akhir, yang mana lepas ni kamu tak boleh solat lagi. Tapi cuba bayang dalam solat kita, kita yakin bahawa kita boleh sembahyang isyak kejap lagi. Kita yakin kita boleh sembahyang subuh besok. Kita yakin kita boleh sembahyang maghrib juga besok. Pasal apa? Kita tak rasa bahawa kita tak mati. Tapi peringkat sangat tinggi bila mana zikrul maut itu sentiasa ada dalam dirinya. Sangat tinggi. Sebab itu kalau kita tengok pembahagian yang dibahagikan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, ada bahagian yang sentiasa ingat pada mati, kelompok-kelompok yang ingat pada mati. Ada kelompok-kelompok yang sebahagian ingat pada mati, kadang leka masuk balik untuk mengingati pada kematian.
Dan ada kelompok yang tak ingat langsung. Nanti kita akan bincang pada kuliah-kuliah akan datang. Cuma nak sebutkan bahawa itulah makna tulul amal ataupun panjang harapan, bahawa merasakan diri itu boleh kekal hidup dalam dunia. Merasakan bahawa dia boleh hidup sampai 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Dan bila mana mereka sangka begitu, sampai satu tahap mereka akan merasakan bahawa mereka takkan mati. Itu maksudnya tulul amal. Sebab itu besarnya, kata para salafus salih, diberkatakan bahawa siapa yang panjang harapannya, maka rosak amalannya. Sebab merasakan bahawa boleh hidup lama lagi. Sebab panjang harapan itu akan menarik manusia untuk mengambil berat terhadap dunia dan bertungkus lumus untuk membina istana impiannya. Tulul amal ni punca untuk kita dapat hubbud dunia. Hubbud dunia ni juga salah satu sifat-sifat mazmumah. Tulul amal juga salah satu sifat-sifat mazmumah. Bagaimana boleh terjadinya hubbud dunia, kasih kepada dunia? Sebab ada tulul amal. Dan kalau tidak ada tulul amal, tak ada panjang harapan, maka tidak akan adalah muncul hubbud dunia. Hubbud dunia ni kira besar juga pasal apa? Dia tak mau tinggalkan dunia lagi. Seolah-olah dia nak kekal dalam dunia ini. Dalam Quran Allah cerita cukup banyak mengenai orang-orang yang nakkan dunia. Antaranya ayat yang kita bacakan tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim, kata. Siapa-siapa yang berkehendakkan dunia dan segala apa perhiasannya, wa zinataha, apa yang ada dalam ni, nuwaffi ilaihim, maka kata Allah, kami akan sempurnakan untuk mereka. Wa hum la yubkhasun, Allah tak kurangkan sedikit pun. Ambillah, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, jaga esok di hari akhirat kamu tak akan dapat apa, illa nar, melainkan kamu hanya dapat neraka sahaja. Ini yang bahawa peringatan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan tahu bahawa kehidupan dalam dunia ni tak lama, tak kekal. Sebab itu bila mana adanya tulul amal, dia akan bawa diri kita, hati kita cenderung kepada dunia. Sedangkan kata Allah, kalau siapa nakkan dunia, ambil. Kata Allah, nuwaffi ilaihim, kami cukupkan lagi, supaya nak biarkan dia dalam keadaan terpengaruh lagi. Kamu nak dunia, kami bagi, kata Allah. Bagi dalam keadaan terpengaruh lagi. Terpengaruh pasal apa? Peringatan Allah dah bagi. Ada Al-Quran, ada Rasulullah, hadis Nabi dan juga sunnah. Tapi tak ambil pengajaran daripada Al-Quran dan hadis. Nak dunia, ambil. Sedangkan Allah bagi tahu dalam Al-Quran, dunia ini adalah annamal hayatad dunya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini ibarat seperti mana permainan saja. Walahun, hiburan. Permainan ibarat seperti mana orang-orang budak-budak yang main di taman permainan, leka. Dunia ni ibarat macam tu, bermain leka. Budak-budak kalau main di taman permainan, mereka akan leka sampailah ibu bapaknya akan panggil dia, kan? Hantar dekat taman permainan, petang-petang main. Dekat maghrib baru kita panggil, balong, balik ni nak maghrib. Baru dia sedar pasal dah malam. Tapi kalau tak ada ibu bapaknya panggil, sampai ke malam dia akan main. Itu ibarat dunia. Kita hidup dalam dunia la'ibun wa lahun, seolah-olah kita di dalam permainan. Orang yang leka, maka tak ada orang yang memberikan peringatan. Dia pun tak mau ambil peringatan daripada orang, maka dia terleka dengan permainan dia. Duduk. Kalau ada orang beri peringatan, mungkin dia balik-balik jalan Allah untuk nak bertaubat. Itu jalan pertama nak balik-balik jalan Allah, ialah at-taubah. Balik-balik jalan Allah. Dalam keadaan leka, balik-balik jalan Allah. Kadang ada orang yang tengah terleka, mati ketika itu sebab nakkan dunia. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Kata Allah, maka ada pun orang-orang yang melampaui batasnya dan mereka inginkan apa yang ada di dalam dunia, kata Allah, fa innal jahima hiya al-ma'wa. Maka besok di hari akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Nak dunia, ambil.
Sebab tak ada sedikit pun kemudaratan kepada Allah bila mana orang dalam dunia ambil dunia. Wazinatah, perhiasan, tak ada sedikit. Sebab Nabi sebutkan, kalaulah ada nilai di sisi Allah dunia ni, walaupun nilaian itu hanyalah sebesar sebelah sayap nyamuk sahaja, pasti orang kafir tidak akan boleh minum. Tapi kita tengok orang kafir berapa banyak, bukan saja minum, makan, dia lagi kaya daripada kita Islam. Orang kafir. Pasal apa? Pasal Allah boleh bagi, sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai langsung. Dan hadis itu menunjukkan bahawa kalau mereka lebih pada kita pun tak ada masalah buat kita. Jadi dalam keadaan kita dibawa untuk nak mencintai dunia dengan sebab adanya perasaan dalam hati kita, itu tulul amal dipanggil. Sehingga ia menghabiskan masa siang dan malam dalam memikirkan cara-cara mengaturkan kemajuannya. Dalam dunia macam mana, bukan tak boleh maksudnya bukan tak boleh untuk kita nak advancekan diri kita, nak canggihkan diri kita, nak hebatkan diri kita, boleh. Itu satu benda yang sangat dituntut, tetapi bukan tinggalkan akhirat. Pagi ke malam dunia, akhirat tak ada langsung. Pagi ke malam semayang tak buat, ini dilarang di dalam agama. Kalau dia nak, bukan tak ada sahabat-sahabat yang kaya, mereka juga, macam mana mereka boleh kaya? Allah turunkan harta daripada langit. Mereka berniaga. Abdul Rahman bin Auf riwayatkan, bila mana dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, satu harta pun dia tidak bawa. Sehinggalah dia disaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Rabi'. Kemudian dia nak bagi harta kepada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman tak mau. Sedangkan hartanya ada kan di Mekah? Ada. Abdul Rahman orang kaya di Mekah, tapi dia bawa dirinya satu sehelai sepinggang untuk nak pergi ke Madinah, ikut Rasulullah berhijrah tanpa bawa harta langsung. Sampailah di Madinah, Nabi persaudarakan di antara dia dengan Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' nak bagi harta pada dia, dia tak mau. Nak bagi isteri pada dia, dia tak mau. Kata dia, udullani ila suq, kata Abdul Rahman bin Auf, tunjukkan aku di mana. Dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana? Pasar. Dia nak berniaga. Entah bila dia berniaga, akhirnya jadi kaya semula. Bukankah perniagaan itu juga dalam dunia? Ni yang nak maksudkan ni. Maksud dia bukan maksud tak boleh nak berniaga langsung. Maksud dia bukan tak boleh nak kerja langsung. Boleh. Pasal kalau tak boleh, Nabi akan marah Abdul Rahman bin Auf berniaga, Nabi akan marah Uthman ibn Affan berniaga, Nabi akan marah Abu Bakar berniaga. Abu Bakar juga seorang berniaga. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang muhajirin, orang-orang Quraisy, semua adalah orang berniaga. Yang daripada Mekah, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ni kebiasaan orang-orang Quraisy, baik Islam baik bukan Islam, di Quraisy mereka memang sangat suka berniaga. Sampai pergi ke Syam, pergi ke Yaman pada musim sejuk, musim panas, Allah sebut dalam surah Quraisy. Jadi bukan tak boleh, sebab itu lumrah manusia perlu bekerja untuk hidup, tetapi jangan sampai terleka dengan dunia sehingga tak boleh kejar akhirat. Sehingga dia katakan, tak apa, saya kejar dulu Ustaz, nanti saya akan kejar akhirat. Itu tulul amalnya. Itulah maksud tulul amal. Dia boleh berhenti daripada kejar akhirat kerana yakin bahawa dia akan hidup 20 tahun, 30 tahun nanti akan datang. Sehingga dia terpengaruh dengan dunia. Kadang-kadang dengan berusaha di dalam hati, dan kadang-kadang dengan bekerja untuk mencapai kenikmatan lahir zahir ini. Ketika ini seluruh hati dan anggotanya sentiasa sibuk dalam menuntut dunia. Segala amalan untuk akhirat pun dilupakan dan tidak dikerjakan. Tuan, kalau orang-orang yang dalam keadaan dia tulul amal, cinta kepada dunia, dia rasa dia boleh hidup lebih lama, jika perkara itu perkara dunia, ia segera mengusahakan dan bertungkus lumus dalam menjayakannya. Kalau perkara itu bab dunia, dia tak nak lengah. Ini orang yang penyakit tulul amal. Apa-apa sajalah bab dunia yang boleh menguntungkan dirinya, tak boleh lengah. Tapi kalau akhirat, ia malas, cuai dan tidak ada masa lagi. Kalau bab akhirat, nantilah. Nanti pun tak apa, kejap lagi pun tak apa, lambat sikit pun tak apa. Azan dah kumandang, Allah dah azan dah, dia buat tahu lagi, kejap lagi pun boleh. Tapi kalau bab tender, projek, berniaga, dunia, jangan tunggu, kita kena cepat. Sebab kalau tidak orang lain ambil. Nampak?
Ini orang yang dalam keadaan ada penyakit hati. Ini tulul amal. Sebab itu Al-Imamul Haddad rahimahullah pesan pada kita ini berhati-hati, kerana tulul amal ini sangat bahaya. Dia boleh membawa kepada hubbud dunia. Bila sampai kepada hubbud dunia, maka dia akan himpunkan dunia banyak-banyak, dia akan himpunkan harta banyak-banyak, dia akan jadi hubbul jah, dia akan jadi kasih akan kemegahan. Bermegah pula dengan apa yang dia ada. Dia ada kereta besar, bukan tak boleh kereta besar, boleh. Tapi nanti bila penyakit ini dibiarkan dalam hati, maka dia akan jadi penyakit macam tu. Dia akan bermegah pula dengan orang lain yang bahawa dia ada macam-macam lebih daripada orang lain. Harta pun tak nak bawa keluar dah. Ada sifat pula kikir, kedekut dalam diri. Sebab dia punya harta, dia rasa dia banyak harta. Aku penat cari siang malam, tiba-tiba aku nak bagi pada orang. Sifat kedekut muncul. Akan jadi pula sifat takabur. Dia rasa dirinya mulia daripada orang lain sambil dia hina orang yang di bawahnya. Takabur. Bab-bab ibadat semua kalau dia buat, orang tengok, dia akan buat lebih lagi daripada itu. Kalau orang tak ada, dia tak akan buat. Sifat riak muncul. Ya Allah. Satu sifat saja ada dalam diri, semua dia akan beranak sampai dah dia punya rais, dia punya punca kepala dia adalah takabur tadi. Takabur ni ada pada iblis lah. Kan? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk nak sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Wastakbar, dia merasa untuk nak membesarkan diri, minta untuk dibesarkan dirinya. Kata Allah last sekali, wa kana minal kafirin. Akhirnya dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang kufur. Puncak dia bila mana ada sifat takabur, boleh jadi kufur. Kufur pergi mana Ustaz? Kufur akan pergi ke dalam neraka Allah. Itu saja. Hancur. Sebab itu peringatan demi peringatan ini perlu ada untuk kita dapatkan bahawa jangan kita biarkan panjang harapan itu bermain dalam hati. Ada, memang ada. Sebab syaitan dia akan buat kerja. Memang ada. Tapi dalam keadaan kita perlu kawal diri kita tu supaya saya ni boleh jadi hidup tak lama. Nak kena mainkan macam tu. Sebab tu zikrul maut, peringatan kepada kematian itu, ataupun mengingat kepada mati itu satu benda yang mahmudah, terpuji, dan boleh menghapuskan sifat-sifat mazmumah yang lain. Allah dan juga Rasul telah mengkhabarkan bahawasanya tempat tinggal iaitu syurga, tempat tinggal itu iaitu syurga tidak akan dicapai tanpa usaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh pada menuntutnya, serta bertungkus lumus pula dalam tuntutan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah dalam Quran, Nabi sebut dah dalam hadis. Orang yang nak masuk ke dalam syurga Allah, dia tak boleh masuk macam tu saja. Melainkan dia kena buat amalan untuk didapatkan rahmat daripada Allah. Sebab ramai orang kata, Ustaz, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Memang dengan rahmat Allah, tapi macam mana nak dapat rahmat? Dah kalau dalam dunia pun kita ingkar perintah Allah. Orang yang dapat rahmat dia ialah orang yang dalam keadaan dia beramal saleh. Bila dia beramal saleh, dia akan jadi orang yang beriman. Kita sebut dulu kan macam mana dia masuk dalam syurga. Baik. Orang yang masuk ke dalam syurga, dia masuk dengan rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Dia kena jadi orang yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa. Macam mana nak jadi orang yang bertakwa? Dia kena jadi orang yang beriman. Macam mana nak jadi orang beriman? Adakah dia terus masuk Islam, dia beriman? Tak, dia kena beramal saleh. Itu bukti dia beriman. Wal amalu bil arkan, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu tanda orang tu beriman. Beriman dengan melakukan amal-amal saleh. Macam mana nak melakukan amal saleh? Mesti ada ilmu. Bukan boleh buat ikut orang saja. Amalan ni kena ada ilmu. Belajar hari ni kita buat, belajar hari ni kita buat, belajar hari ni kita buat. Itu beramal dengan ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Kena ikhlas dalam mencari ilmu, baru dapat ilmu. Poin dia ikhlas sahaja, masuk dalam syurga. Ikhlas, kita akan dapat ilmu. Ilmu, kita akan dapat beramal dengan ilmu kita. Dengan amalan itulah kita naik menjadi orang yang beriman. Dan mati kita akan jadi orang yang bertakwa. Dan dengan takwa itu Allah turunkan rahmat. Dengan rahmat itu kita masuk ke dalam syurga Allah. Itu flow dia. Tapi kalau dia masuk, sebab ada je Ustaz, ada hadis-hadis yang Nabi sebutkan, orang yang bagi pelacur bagi anjing minum masuk dalam syurga, orang yang bunuh 99 orang masuk dalam syurga. Itu bahagian dia. Kita bukan tahu bahagian kita. Itu sebab Nabi cerita.
Kalau kita nak buat, silakan buat. Tapi boleh jadi kalau kita buat time tu mati, jangan kata syurga, tuan-tuan. Sebab mereka ini dalam keadaan rahmat Allah bagi pada dia untuk jadi pengajaran buat kita umat-umat yang akan datang. Sebab itu nak masuk dalam syurga, kena buat sesuatu amalan untuk dapatkan rahmat daripada Allah. Nanti kita akan masuk dalam topik nak dapatkan amalan itu, pohon Allah supaya Allah berikan hidayah. Hidayah semua orang dapat. Hidayah jangan kata tak ada. Saya kenapa awak tak pergi nak masjid semayang? Kenapa awak tak solat lagi? Kenapa awak tak tutup aurat? Saya tak dapat hidayah lagi, Ustaz. Bohong. Hidayah memang ada. Dia yang tak mau cari hidayah. Bila hidayah dah ada, maka pohon pada Allah supaya turunkan taufik pada diri dia. Taufik mana? Kekuatan untuk nak buat tu. Taufik, itu makna taufik. Dan bila buat, maka doa pada Allah supaya istiqamah dengan apa yang kita buat. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dengan amalan itu. Kita tak tahu amalan mana yang Allah nak bagi rahmat pada kita. Tak tahu, tak. Berat ke, ringan ke, amalan mana, kita tak tahu mana satu yang Allah nak bagi rahmat pada kita. Adapun dunia, maka ia adalah tempat tinggal sementara yang akan binasa. Syurga tu khalidina fiha abada, tu syurga. Hidupnya kekal di dalam syurga. Tapi dunia ini sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ni akan binasa, fan, musnah. Yang kekal itu hanyalah wajah Allah, ataupun yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana sebut tentang dunia ini tak kekal. Kita kena tahu bahawa dunia ini sementara. Kita pun memang adalah umat yang akhir. Bila-bila boleh hancur, bila-bila boleh kiamat. Yakin yang itu saja. Sebab iman kita adalah beriman kepada hari akhirat. Pasti akan muncul tanda akhir-akhir kiamat, ataupun tanda-tanda kiamat sudah pun berlaku banyak sangat. Tanda kecil kiamat hampir 70-80 yang dikeluarkan oleh ulama di dalam kitab, hampir semuanya telah berlaku. Tinggal menunggu tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar pun tak banyak. Tengok dalam hadis ada yang dihimpunkan oleh Huzaifah Al-Yaman, ada 10. Ada dalam riwayat lain ada 6 saja. 6 saja tanda besar kiamat. Dan Nabi pernah sebutkan bahawa bila mana berlakunya tanda kiamat itu, maka dia akan laju seperti mana rantai manik yang di dalam rantai dipotong, berguguran jatuh. Begitulah lajunya tanda kiamat itu berubah pada tanda kiamat seterusnya. Habis satu keluar satu, habis satu keluar satu. Maka bila masanya kita nak bertaubat, bila masanya kita nak beramal, kalau tanda kiamat itulah laju macam tu, inilah masa untuk kita nak buat. Sekarang ni, yang tengah sedar ni, hari ni aku dah dapat, janganlah ada tul amal dalam diri, jangan ada panjang harapan dalam diri. Supaya apa? Supaya aku sempat nak melakukan amal soleh. Kita amal tak banyak. Kalau ia pun banyak, tuan-tuan, penyakit hati cukup banyak kita kan. Kita banyak buat amalan, tapi dalam masa sama ada penyakit hati, ada dengki. Kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Sungguhnya hasad ataupun dengki itu memakan seluruh kebaikan-kebaikan yang lain. Tuan-tuan, kita buat amal banyak, tapi bila mana kita dengki pada orang lain, pahala yang kita buat amal tu pergi pada orang yang dengki tu. Itu kalau iyalah kita buat amal banyak. Kalau tak banyak amal, apa yang nak bawakan besok di hadapan Allah? Nak timbang apa? Yang inilah satu peringatan yang bagi kita untuk kita nak bersedia isti'dad, persediaan untuk kita nak menghadapi hari akhirat. Segala harta benda yang anda kumpulkan, anda akan tinggalkan. Sebab itulah anda tidak dituntut untuk mencari dan mengambil berat terhadapnya. Tak mengambil berat langsung, bukan maksudnya bersungguh-sungguh dalam dunia ini sehingga terlupa akan dunia. Tapi untuk diri sendiri, untuk nak dapatkan kehidupan dunia, cara hidup, cara keluarga, itu dibenarkan di dalam. Kalau nak ikut Nabi SAW berada dalam keadaan kafafan, memadai saja. Nabi pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya bagi hidup ahli keluarganya dalam keadaan ada saja. Maksudnya bukan kurang, bukan lebih, cukup-cukup saja. Tapi cukup-cukup Nabi pun, cubalah tengok hadis macam mana sirah Nabi.
Bagaimana kehidupan Nabi. Sampai di rumah, balik rumah Aisyah kata tak ada makanan. Kata Nabi, aku puasa hari ini. Sampai satu masa Nabi letakkan batu di atas perutnya kerana terlalu lapar. Orang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, tengoklah perut aku ni ada satu batu sebab aku lapar ya Rasulullah. Rasulullah angkat baju. Orang tengok ada 3 biji batu. Rasulullah lapar lagi daripada umat dia. Satu hari bila Abu Bakar dan Umar duduk di luar bersembang-sembang, tiba-tiba datang Rasulullah. Dia kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, buat apa kamu di luar ni? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Di rumah kami tak ada makanan. Tetapi bayangkanlah sahabat besar tak ada makanan di rumah. Abu Bakar ni bukan calang-calang sahabat. Umar ni bukan calang-calang sahabat. Ni semua sahabat kanan Rasulullah. Di rumah tak ada makanan. Jadi kami keluar ya Rasulullah. Kami sembang supaya biarkan kami lupa bahawa kami ni lapar. Tahu Bakar, Rasulullah, kamu buat apa pula di sini? Kata Rasulullah, aku pun sama. Ya Allah, kafafan, memadai saja. Tapi memadai Nabi macam ni. Kita memadai penuh freezer. Itu memadai juga kira. Tuan, macam mana keadaan kita kalau dalam keadaan kita boleh kejar dunia sampai kita lupa kepada akhirat, malah mengutamakan harta dunia? Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab, yakni Al-Quran, dan ajaran Rasulullah dalam hadis. Rezeki yang ditetapkan oleh Allah bagimu tetap tidak akan lari. Memang dah ada dah. Cuma usahalah. Tapi tak boleh duduk macam tu, tak boleh pula. Lepas ni habis semua berhenti kerja, duduk goyang kaki tengok TV. Tak kerja bang, Allah telah menentukan rezeki kita, kata dia. Habis tak bekerja, macam mana dapat? Walaupun Nabi sebutkan dalam hadis, bila mana anak di dalam perut ibu ketika itu dah dituliskan rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun, tulis semua dah. Rezeki dia, ajal dia bila, amalan dia apa, bahagia ke tak bahagia ke dia, ni semua telah ditakdirkan oleh Allah. Jangan risau. Cuma usaha saja dalam keadaan usaha sebatas-batasnya. Jangan sampai usaha leka kepada hari akhir. Akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup menungkat langit sentiasa terperam di dalam sanubarimu, maka mulalah anda bertungkus lumus dalam mengumpulkan harta dunia sehingga terlalai pula menyediakan diri untuk hari akhirat. Ini yang kita bimbang. Bila mana dunia dikejar terlalu sangat, akhirnya, dan kita pernah sebut juga dulu, bila 24 jam dalam kehidupan kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali, ataupun kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali lah yang banyak karangkan tentang kehidupan seharian 24 jam. Dalam aktiviti 24 jam, walaupun kita hidup dalam dunia, semuanya itu boleh berkaitan dengan akhirat. Semua, minum, makan, tidur, semua boleh berkaitan dengan akhirat. Kecuali ketika qada hajat, itu tak boleh. Situ kena berhenti daripada akhirat. Sebab dia tak boleh masuk dalam. Tapi semua boleh, lain-lain boleh. Minum boleh, makan boleh, kerja siang pagi sampai petang boleh, tidur boleh. Itu semua melibatkan akhirat walaupun tengah dalam dunia. Mana tak ada ruang langsung kita bagi untuk dunia, kita bagi semua untuk akhirat. Tapi untuk dunia kita kejar juga, tetapi janganlah terlupa kepada akhirat. Sebab itu Rasulullah pernah bersabda, i'mal lid-dunya ka'annaka la tamutu abada. Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu tidak akan mati buat selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Dan buatlah amal untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati esok. Bermaksud tally dekat sini. Tally ni bukan maksud 50-50 Tally ni maksud ada dunia, ada akhirat. Jangan pula kita tallykan 50 dunia, 50% dunia, 50%, tak boleh. Pasal akhirat tu kekal, dunia tak kekal, tak boleh tallykan dia. Lebihkan akhirat lagi daripada dunia. Walaupun sentiasa kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta pada Allah supaya berikan kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kita minta juga pada Allah supaya berikan kebaikan akhirat. Yang ni bukan bermaksud 50-50. Yang ini mesti lebih akhirat daripada dunia. Sebab akhirat tu kekal. Dan kalau kita buat 50 dunia, 50 akhirat, rugilah kita. Kita tak akan capai apa yang kita nak di hari akhirat. Sentiasalah rasakan maut berada di sampingmu, sebab tersebut di dalam sebuah hadis. Nabi kata, rasakan mati itu dekat dengan kita.
Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis aqrabu ghaib yuntazar. Perkara yang paling dekat yang ghaib ialah perkara yang ditunggu-tunggu, iaitu mati. Itu ghaib aqrab, paling dekat. Seolah-olah berada di belakang kita. Seolah-olah berada di belakang kita. Tapi ada orang yang tak perasan. Dulu saya pernah sebutkan di sini bahawa bila mana kita lahir saja, kata guru kami Syekh Sa'id Abdul Latif, lahir saja, maka seumpama bila lahir, kematian itu terus ikut di belakang kita. Kalau bahasa yang lagi canggih, ada harimau di belakang kita terus kejar. Cuma jauh ataupun dekat. Ada orang Allah bagi umur 10 tahun meninggal, 15 tahun meninggal, dekat dah tu. Ada orang mau 90 tahun, jauh, tapi makin dekat. Dan bila dia lahir dalam keadaan maut itu mengikut dia. Dan kalaulah dia perasan bahawa kematian itu berada di belakang dia, dia akan bawa diri dia untuk akhirat saja. Tapi kenapa ramai yang masih lagi berfoya-foya dengan dosa, dengan maksiat? Sebab dia tak ingat belakang dia ni ada maut. Dia lupa bahawa yang di belakangnya ada maut. Jadi kalau orang yang sentiasa ingat, oh belakang aku ada maut. Sebab aqrabun, pasal dekat sangat. Kata Nabi SAW, aqrabu ghaib, perkara yang dekat, paling dekat, yang ghaib ialah mati. Tapi tak nampak, pasal dia ghaib. Tahu-tahu mati. Tapi kalau orang yang bersedia, oh pasti dekat belakang ni, dia ready. Walaupun hakikatnya belum, lagi jauh lagi, tapi dia dah bawa diri dia untuk akhirat. Walaupun dia tahu bahawa dia tak tahu benda tu dekat ataupun jauh, dia ready. Tapi kalau orang yang rasakan bahawa maut jauh lagi, itu penyakit tulul amal. Mana tahu sisa ajal yang tinggal hanya sedikit saja, padahal anda sibuk dengan urusan dunia dan membelakangkan urusan akhirat. Boleh jadi kita punya kehidupan tinggal sikit. Air yang kita minum boleh jadi tinggal sikit dah. Inilah nyawa kita. Minum, tinggal sikit. Kenapa orang yang masih lagi tulul amal ini melakukan dosa dan maksiat? Sebab dia ingat bahawa air tu masih lagi penuh. Penuh air ni. Padahal dia dah guna dah. Minum. Takkan tak gerak-gerak air ni. Dalam keadaan dah minum, pasti tinggal sikit air ni. Dia rasa macam tu. Itu bermaksud zikrul maut telah ada dalam hati. Dia sentiasa ingat pada kematian. Jika maut datang menyambar anda sedang anda dalam keadaan tersebut, nescaya anda kembali kepada Tuhan sedang anda masih belum bersiap sedia untuk menemuinya. Nampak? Menyebutkan bahawa kalaulah kita diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan kita leka dengan akhirat, masih lagi mengejar dunia, dalam keadaan kita nak bertemu dengan Allah, boleh jadi tentu anda akan memohon agar ditangguhkan maut yang datang itu hingga ke suatu masa lain. Malangnya yang demikian itu tidak boleh dan tidak akan dikabulkan. Boleh jadi kita ni dalam keadaan nak minta pada Allah, ya Allah tangguhkanlah ajal aku. Boleh jadi. Sebab orang-orang yang menyebutkan perkataan ini ialah orang-orang yang leka dengan dunia. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah datang kepada salah seorang daripada mereka ini kematian, qala rabbirji'un, mereka kata pada Allah, wahai Tuhan, kembalikan kami. Sebab apa nak kembalikan kami? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku boleh mengerjakan kebaikan, boleh membuat kebaikan yang telah aku tinggalkan dulu. Kata orang ni, kita lah ni, kita nak ibaratkan kita yang sebut ni. Sebab itu kita katakan bahawa inilah satu benda peringatan yang mesti kita ingat, kematian itu berada dekat dengan kita. Janganlah kita leka, kerana dunia ini adalah satu benda yang disebut sebagai la'ibun wa lahun. Itu tempat permainan, itu hiburan. Dan dalam keadaan kalaulah kita tak cari peringatan, akhirnya kita akan terjerumus dalam hubbud dunia. Dan boleh jadi kita mati dalam keadaan kita leka pada Allah. Dan boleh jadi segala amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhenti sini dulu, insyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kita masih lagi membicarakan tentang tulul amal. Kita akan tengok lagi siapa dia orang yang cerdik, siapa dia orang yang tak cerdik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan apa lagi nak buat dalam dunia ini, Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.